الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang dimuliakan dan dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, muslimin dan muslimat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan peluang kepada kita untuk meneruskan kehidupan di atas muka bumi ini. Masih lagi diberikan kepada kita kesihatan yang baik, yang dengannya kita dapat menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekalan untuk kita bawa ke alam akhirat nanti. Muslimin dan muslimat sekalian, bersempena dengan kedatangan Rabiul Awal, insya-Allah pada malam ini kita akan berbicara berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan sekalian, inna nabiyya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Rasulullah ila nasi kaffatan. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan utusan Allah kepada manusia sejagat semua sekali. Ursila liyu'idal alamina ila tauhidillah ta'ala wa ibadatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan seluruh alam ini kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengabdikan diri hanya kepadanya. Ini tugasan utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah mengajak manusia semua sekali supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan diri kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tugasan utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sya'nuhu sya'na kullil anbiya'i wal mursalin. Keadaan baginda, tugasan baginda sama je dengan rasul-rasul yang terdahulu, sejak daripada Nabi Adam AS sampailah kepada Nabi yang sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa khatimuhum, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi yang terakhir dan rasul yang terakhir. Tak ada nabi selepas Nabi Muhammad dan tak ada rasul selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Wa yu'minul muslimuna bi annahu asyraful makhluqat wa sayyidul bashar. Kita orang Islam yakin, percaya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling mulia dan juga penghulu kepada seluruh manusia. Wa inda zikrihi wa inda zikri ismihi yulhaqu akhiruhu ibarah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana disebutkan nama baginda, nama Muhammad, maka diakhiri dengan sallallahu alaihi wasallam. Lima jaa fil Qur'ani was sunnatin nabawiyyah mimma yahussuhum 'ala salati 'alaihi. Sebab dalam Quran pun ada sebut, dalam hadis Nabi pun ada sebut berkaitan dengan galakkan kita menyebut sallallahu alaihi wasallam setiap kali nama baginda disebut. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan malaikatnya sentiasa bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kamu ke atasnya, wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam. Maknanya kita kena sentiasa bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Daripada Abu Hurairah
radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra." Siapa yang mengucapkan selawat ke atasku sekali, Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan, keberkatan kepadanya sebanyak 10 kali. Sekali kita sebut, Allah Ta'ala gandakan 10 kali. Itu pentingnya kita sentiasa bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tarakan Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam asaran kabiran fi nufusil muslimin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kesan yang begitu besar ke dalam jiwa orang-orang Islam. Sebut je di mana mereka berada, memang orang Islam ni memang terlalu sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kasurat mazahiru mahabbatihim wa ta'zimihim lahu bi atba'ihi. Kita tengok memang tanda-tanda kecintaan umat Islam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam ni memang terlalu cinta, terlalu kasih kepada baginda. Wa qiyamihim bihifzi aqwalihi wa af'alihi wa sifatihi. Di mana kita orang Islam ni, kita hafaz kata-kata Nabi, hadis, kita jaga kepada segala perbuatan baginda dan juga segala sifat-sifat baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa jumi'a zalika fi kutubin urifat bi kutubis sirati wal hadisin nabawi. Segala apa yang perkataan Nabi, perbuatan Nabi, sifat Nabi dihimpunkan dalam kitab-kitab yang dikenali sebagai kitab sirah, as-sirah an-nabawiyah dan juga al-hadis an-nabawi. Wahtifalihim bil maulidihi fi syahri Rabiul Awal fi kulli am. Dan kita biasanya kita mengadakan majlis Maulidur Rasul pada setiap bulan, pada setiap tahun pada bulan Rabiul Awal. Kalau masjid saya akan buat pada 14 hari bulan, seminggu lebih dah, 2 minggu lagi kan, seminggu lagi kan, kita sediakan jamuan nasi daging untuk 800 orang, untuk 1000 orang. Jadi maknanya kita nak menyatakan bahawa kita ini cintakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Wulidan Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi Makkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di Mekah. Fi syahri Rabiul Awal min amil fil. Pada bulan Rabiul Awal tahun gajah. Yang Abraha tu kan, nak serang Kaabah tu, maka dinamakan sebagai amul fil, tahun gajah. Qabla 53 sanatan min al-hijrah. Sebelum berlakunya hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Madinah 53 tahun. Dan maknanya Rasulullah ni, dia baginda berhijrah daripada Mekah ke Madinah ketika mana baginda berumur 53 tahun kan, 10 tahun sebelum baginda wafat. Ma yuwafiqu sanata wahidah wa 70 wa 500 miladiyan, menyamai tahun 571 miladi Masihi. Dipanggil tahun gajah. Wulida yatimal abi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dilahirkan, pada ketika itu ayah baginda dah wafat. Dah wafat, tak ada kan, dah mati kan. Wa faqada ummuhu fi sinnin mubakkirah. Dan baginda kehilangan ibunya dalam umur yang masih lagi kanak-kanak. Ketika mana baginda berumur 6 tahun. Fatarabba fi kanfi jaddihi Abdul Muttalib. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam dididik di bawah jagaan datuknya Abdul Muttalib. Summa min ba'dihi ammihi Abi Talib haitsu ra'a. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam berpindah di bawah jagaan bapa saudaranya Abu Talib, di mana baginda membesar. Ra'a maknanya membesar kan, menjadi remaja. Wa kana fi tilkal fatrah ya'mal bir-ra'yi thumma bit-tijarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bekerja sebagai pengembala kambing dan juga peniaga. Jadi memang orang nego ni memang Nabi memang dia panggil apa, memang suka mengembala kambing dan suka berniaga. Okey, itu sifat Nabi kan.
tazawwaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi sinil khamisati wal 20 min Khadijah binti Khuwailid. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin semasa baginda berumur 25 tahun dengan Khadijah bintu Khuwailid. Wa unjiba minha kullu auladihi bistisna Ibrahim. Okey, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 7 orang anak kan. 6 orang anak ni daripada Khadijah kecuali Ibrahim seorang, tu daripada yang lain. Kana lahu min al-aulad salasatu banin wa arba'u banat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai 3 orang anak lelaki dan 4 orang anak perempuan. Wa kullu auladihi matu fi hayatihi illa Fatimah fa innaha tuwfiyat ba'dahu. Kesemua anak-anak baginda sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, kecuali Fatimah. Jadi Fatimah ni dia mati selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang 6 lagi tu mati ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Okey, faham kan? Wa auladuhul banin hum, anak-anak lelaki yang pertama Al-Qasim. Tuwfiya wa umruhu aman. Qasim ni mati ketika mana dia berumur 2 tahun. Qasim. Wa Abdullah wa Ibrahim. Yang kedua nama Abdullah, yang ketiga nama Ibrahim. Asya fil Madinah sanatan wa nisf. Ibrahim ini sempat hidup di sempat tinggal di Madinah selama 1.5 tahun. Lepas tu mati. Wa ammal banat fahunna Zainabu wa Ruqayyah wa Kalsum wa Fatimah. Kemudian anak-anak baginda sallallahu alaihi wasallam ada 4. Yang pertama Zainab, yang kedua Ruqayyah. Apa ni kita Kelantan panggil Ruqayyahan. Ruqayyah, Kalsum dan Fatimah. Ingat kan? Yang pertama Al-Qasim, yang kedua Abdullah, yang ketiga Ibrahim, yang keempat Zainab, yang kelima Ruqayyah, yang keenam Kalsum dan yang ketujuh Fatimah. Itulah anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 6 daripadanya hasil daripada Khadijah dan 1 daripada Maryam. Amma Zainabu faqad tazawwajaha ibnu khalatiha Abul As ibnu Rabi'. Zainab ini telah berkahwin dengan sepupunya, iaitulah nama dia Abul As ibnu Rabi' qabla al-hijrah, sebelum berhijrah ke Madinah. Wa amma Ruqayyah wa Kalsum faqad tazawwajaha Utsman ibn Affan al-wahidata ba'da al-ukhra. Adapun Ruqayyah dia berkahwin dengan Utsman bin Affan. Kemudian apabila Ruqayyah meninggal dunia, Utsman bin Affan kahwin dengan seorang lagi anak Nabi bernama Kalsum al-wahidah ba'da al-ukhra. Maknanya dia tak boleh bergabung dua kan sekali kan, tak boleh kan. Maka Amir Ruqayyah ini dikahwini oleh Utsman bin Affan. Kemudian Ruqayyah meninggal dunia, dia berkahwin dengan seorang lagi yang bernama dengan Kalsum. Jadi dua-dua ini merupakan isteri kepada Utsman bin Affan. Wa amma Fatimah fatazawwajaha Ali bin Abi Talib. Adapun Fatimah berkahwin dengan Ali bin Abu Talib. Itulah kisah anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'minul muslimuna anna al-wahya nuzila alaihi wa kullifa birisalah. Kita orang Islam yakin bahawa wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi tugas untuk menyampaikan dakwah kepada seluruh manusia. Wa huwa zu 40 sanatan, ketika mana baginda berumur 40 tahun. 40 tahun baginda dilantik sebagai rasul, penerimaan wahyu di Gua Hira. Umira bid'awati sirran bi 3 sanawat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tempoh yang 3 tahun pertama selepas baginda dilantik menjadi rasul, baginda menyampaikan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Sebab apa? Sebab takut benda yang dakwah ni benda yang bukan mudah. Maka
disuruh untuk menyampaikan dakwah secara sembunyi dulu selama 3 tahun. Senyap-senyap. Qada ba'dahunna 10 sanawatin ukhar fi Makkah mujahiran bida'wati ahliha. Selepas 3 tahun, dalam tempoh yang selepas itu, baginda sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah ini selama 13 tahun selepas baginda menjadi rasul. 3 tahun yang pertama menyampaikan dakwah secara senyap-senyap, sembunyi-sembunyi. 10 tahun yang kedua baginda menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Wa kullu man yaridu ilaiha min at-tujjar wal hajij wa ghairihim. Setiap orang yang datang menunaikan haji, orang yang berniaga dan sebagainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah kepada mereka. Maknanya dalam tempoh 10 tahun yang kedua tadilah. Hajara ila al-Madinatil Munawwarah wal musammah Yathrib anazak am 22 wa 600 miladi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Dia maksud Al-Madinah Al-Munawwarah ni makna dia bandar yang bercahaya. Bandar yang bercahaya. Jadi kalau kita tengok tanah haram ni ada dua kan. Yang pertama Mekah, yang kedua Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi siapa yang pergi ke Madinah, dia ada satu papan tanda, dia panggil hududul tengok saya sempadan tanah haram, hududul haram. Maknanya sempadan tanah haram ini tak boleh dimasuki oleh orang yang bukan Islam. Islam tak boleh masuk. Kalau masuk bukan maksudnya jadi gapa-gapa, cuma pemerintah wajib mengeluarkan mereka daripada tanah haram. Itu dikatakan tanah haram itu maknanya diharamkan dimasuki oleh orang yang bukan Islam. Jadi ketika itu Al-Madinah Al-Munawwarah ni dinamakan sebagai Yathrib. Lepas itu ditukar kepada Al-Madinah Al-Munawwarah. Itulah pada tahun 622 Masihi. Wahwa fi sadisati wal khamsina min umrihi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu baginda berumur 53 tahun. 53 kan? 53 ni gagah lagi. Bayangkan daripada Mekah ke Madinah lebih kurang jarak 400 km. Bukan dengan kereta, bukan dengan kereta api, bukan dengan kapal terbang, tapi dengan unta dan berjalan kaki. Jauhnya daripada Mekah ke Madinah lebih kurang dalam 400 km. Ba'da an ta'amara alaihi sadatu Quraisy mimman aradu da'watah wa sa'u ila qatlih. Ketika mana propaganda daripada pemimpin-pemimpin Quraisy, mereka mencari Rasulullah untuk membunuh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi pun diperintahkan untuk berhijrah daripada Mekah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Fa'asha fiha 10 sinina ukhra da'iyan ila al-Islam. Baginda sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah selama 10 tahun mengajak manusia kepada Islam. Jadi kita tengok sejarah baginda ni, sejak daripada baginda dilantik menjadi rasul, 3 tahun yang pertama baginda berdakwah secara senyap, sembunyi-sembunyi. 10 tahun yang kedua baginda berada di Mekah, baginda menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Kemudian ketika mana baginda berumur 53 tahun, baginda sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah dan baginda tinggal di sana selama 10 tahun. Kana awwalu amrin bada'a bihi an-nabiy Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bina al-masjid. Sampai di Madinah, perkara pertama yang Nabi buat adalah membina masjid. Fakhtara lahu al-makan allazi barakat fihi naqatuh. Jadi Nabi pilih tapak masjid tu, tapak yang di mana unta baginda tu yang bawa baginda daripada Mekah ke Madinah tu berhenti. Di mana dia berhenti dekat dengan rumah Abu Ayyub Al-Ansari kan. Maka di situlah dipilih tapak untuk membina Masjid An-Nabawi. Fabuniyal masjid wasuqifa bijaridatin nakhli. Maka masjid pun dibina dan beratapkan pelepah tamar. Tak apalah di Mekah dan Madinah ni jarang hujan kan. Jadi
pada masa tu mana ada batu-batu macam ni kan, maka dibinalah masjid sekadarnya. Masjid di mana dia tempat sembahyang kan, jadi dibina sekadarnya dengan beratapkan jadidatul dahan-dahan daripada pokok tamar. Waju'ilat a'midatuhu khashaban nakhl, kayu yang diambil daripada batang-batang pokok tamar tu kan, dijadikan sebagai tiang. Wa furishat arduhu birrimal wal hasba kan, kemudian di lantai dia tu dihampa dengan pasir dan juga batu-batu kecil kan, dihampa kan. Wa kana Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yanqulu ma'ahum al-labina fi bina'ihi. Rasulullah pun kerjasama dalam mengangkat batu-batu untuk pembinaan masjid di sana, di Al-Madinah Al-Munawwarah. Waju'ilat qiblatuhu lil Masjidil Aqsa. Jadi kiblat pada ketika itu menghadap arah Masjid Al-Aqsa, belum lagi menghadap Al-Masjidil Haram kan. Hatta nazala al-amru bi tahwil al-qiblati ila al-Ka'bati ba'da 16 syahran min al-hijrah. Pada mulanya sembahyang menghadap arah Masjidil Aqsa, sehinggalah turunnya wahyu untuk menukar ke arah kiblat daripada Masjidil Aqsa kepada Masjidil Haram, iaitulah selepas 16 bulan berlakunya peristiwa hijrah, tahun yang kedua. Di ketika itu Nabi SAW sedang sembahyang Zuhur, tak silap saya, ataupun ada pendapat mengatakan sembahyang sah. Nabi tengah sembahyang, tiba-tiba turun wahyu untuk diarahkan tukar kiblat. Maka Nabi pun daripada depan kan, daripada katalah menghadap ke sana kan, Nabi pun pusing mari ke depan, sahabat pun pusing saf menghadap ke depan. Pada asalnya menghadap ke sini kan, menghadap ke arah Masjidil Aqsa kan. Kemudian pada masa tu dipanggil Masjid Al-Qiblataini. Siapa yang pergi ke Madinah tu memang biasa travel dibawa untuk pergi buat lawatan ke Masjidul Qiblataini, masjid dua kiblat, dekat dengan tapak peperangan Al-Khandaq kan. Siapa pergi situ lah. Jadi Nabi SAW tengah sembahyang, tiba-tiba turun wahyu menyuruh baginda untuk menukar kiblat daripada arah ke sana ke sini. Maka Nabi pun pusing, Nabi pun jalan-jalan duduk depan, dan para sahabat pun pusing. Itu peristiwa berlakunya penukaran kiblat daripada Masjidil Aqsa kepada Masjidil Haram, Kaabah. Okey. Bi ragbatin minan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qad bana buyutan ila janibihi. Lepas Nabi sallallahu alaihi wasallam membina masjid tadi, Masjid An-Nabawi tadi, berhampiran dengan Masjid Nabawi itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam membina bilik ataupun rumah untuk isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya hujuratu azwajihi, itu dijadikan bilik-bilik untuk isteri-isteri baginda. Haitsun taqala ilaiha ba'da takamul al-bina min baiti Abi Ayyub al-Ansari ba'da an makasa indahu min syahr Rabiul Awal ila syahri Safar sanata isnataini min al-hijrah. Maknanya kesemua mereka ini berpindah ke tempat yang baru tadi selepas sempurna pembinaannya daripada rumah Abu Ayyub Al-Ansari kan. Nabi SAW pada penghijrahan baginda tu, baginda tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Ini sejak daripada bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadul Awal, Jamadul Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 11 bulan, dekat dengan setahun kan, berada di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Barulah baginda berpindah ke bilik yang dibina berhampiran dengan Masjid An-Nabawi. Okey. Wa ba'dama surifat al-qiblatu ila al-Ka'bah, selepas dipalingkan kiblat daripada menghadap Masjidil Aqsa kepada Kaabah di Baitullahil Haram, lebih kurang sebulan, bisyahrin nuzila fardu syahri Ramadan
fi Sya'ban ala ra'si 18 syahran min al-hijrah. Maka turunlah fardu puasa Ramadan di bulan mana penurunan tadi berlaku di bulan Sya'ban selepas 18 bulan berlakunya hijrah. 18 bulan berlakunya hijrah, turunnya perintah diwajibkan puasa. Wa umira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi sanah bi zakatil fitri. Maka pada tahun yang sama juga diwajibkan, disuruh, diperintahkan untuk menunaikan mengeluarkan zakat fitrah pada tahun yang kedua hijrah. Wa zalika qabla an tufrad az-zakatu fil amwal. Itulah sebelum berlakunya perintah wajib zakat harta, didahulukan dengan wajib zakat fitrah. Okey. Fi yaumil al-ashir Ramadan sanata 8 Hijriyah kharaja Rasul Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min al-Madinah li fathi Makkah bijaishin qawamuhu 10,000 jundi min ashabihi. Ringkas cerita dia, pada 10 Ramadan tahun yang ke-8 Hijrah. Saya ambil ringkasan ni. Pada 10 Ramadan tahun yang ke-8 Hijrah, maknanya Nabi berada di Madinah ni 8 tahun. Pada tahun yang ke-8 Hijrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada Madinah untuk pembukaan kota Mekah. Bijaishin qawamuhu 10,000 jundi min ashabihi, dengan ditemani seberamai 10,000 tentera dari kalangan para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa talaba min al-qabail al-muslimah hawla al-Madinah al-khuruj ma'ahu falahiqa bihi minhum 1,000 rajulin. Kemudian Rasulullah minta daripada kabilah-kabilah orang Islam di sana yang berada di Madinah keluar bersama baginda, maka Nabi dapat cari seramai 2,000 orang pula. Jadi 10,000 orang campur 2,000 orang. Fasara majmu' jaisil muslimin 12,000 jundi. Maka seramai 12,000 tentera Islam keluar bersama Rasulullah untuk pembukaan kota Mekah. Berlakunya pada tahun yang ke-8 Hijrah. Okey. Dakhala al-jaishul islami Makkah. Jadi tentera Islam ini dapat masuk kota Mekah. Walam yuwajih jaishan muhariban min ahliha bistisna ishtibak mahdud waqa'a baina jaishi Khalid ibn al-Walid wa majmu'atin qalilatin min Quraisy biqiyadati Ikrimah ibn Abi Jahl rafadat al-aman wa aradat at-tasadda lil muslimin bil quwwah. Jadi Rasulullah dan para sahabat yang seramai 12,000 orang tadi dapat masuk Mekah dengan aman, kecuali berlakunya sedikit istibakat, pegangan, macam adalah juga ancaman-ancaman yang di antara tentera tadi dengan sekumpulan tentera dipimpin oleh Khalid al-Walid. Pada masa itu dia tak belum masuk Islam lagi, dan satu kumpulan daripada tentera yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal belum masuk Islam lagi pada masa itu, yang mereka ini tak mahu berdamai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berlakulah sedikit pertempuran kecil, orang ini istibakat dalam perjalanan tadi. Dakhala Rasul sallallahu alaihi wasallam Makkah min a'laha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya masuk Mekah daripada atas. Okey. Wasara, dan Rasulullah berjalan, wal muslimuna baina yadayhi wa min khalfihi wa hawlihi hatta dakhala al-masjidil haram. Amani Rasulullah dah bersama dengan orang Islam tadi berjaya masuk sampai kepada al-Masjidil Haram. Fa aqbala ila al-hajaril aswad fastalamah. Maka Rasulullah pun pergi ke Hajarul Aswad tadi, dan Rasulullah pun kucuk al-hajarul al-aswad, al-hajarul aswad. Summa tafa bil bait. Lepas Rasulullah mengucuk Hajarul Aswad tadi, Rasulullah pun tawaf sebanyak 7 pusingan. Wa kanat fi yadihi qausun yut'inu biha al-asnam al-mawjudah hawla al-Ka'bah 360 sanaman. Jadi Rasulullah pun ambil di qaus ni macam
dia panggil apa, macam anak panah tu lah, yang berbentuk macam bola sambik tu kan. Rasulullah guna benda tu, Rasulullah katak hancurkan al-asnam, berhala-berhala yang terdapat sekitar Kaabah sebanyak 360 patung pada masa tu kan. Fi syahri Zulqa'dah sanata Ashrah Hijriyah azama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ada'i manasikil hajj. Okay, ringkas cerita dia, pada bulan Zulhijjah tahun yang ke-10 Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berazam untuk menunaikan ibadat haji. Berlakunya pembukaan kota Mekah pada tahun yang ke-8 Hijrah. Rasulullah balik semula ke Madinah. Kemudian pada tahun yang ke-10 Hijrah tadi, Rasulullah berazam menunaikan haji ba'da'an makatha fil Madinatil Munawwarah 9 sanawat lam yahujja fiha abadan. Selepas baginda sallallahu alaihi wasallam tinggal di Al-Madinah Al-Munawwarah selama 9 tahun, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah menunaikan haji selama itu, baru pertama kali nak buat haji. Jadi Rasulullah ni dia buat haji sekali, dia panggil Hajjatul Wada'. Fakanat Hajjatul Wada', okey, itu dinamakan sebagai haji perpisahan. Kan kita pasal tak, kalau kita nak tinggal kota Mekah kan, kita panggil tawaful wada' kan, tawaf selamat tinggal. Sebab tu ada setengah orang, ada setengah kumpulan kalau nak pergi ke Taif kan, katakanlah dia pergi ke Mekah, tiba-tiba lepas pada 3 hari nak pergi ke Taif kan, ada setengah pendapat mengatakan bahawa kita kena buat tawaf wada', sebab perjalanan ke Taif tu melebihi 2 marhalah. Maka kena tinggal Mekah ni kena buat tawaf wada'. Yang satu lagi, ketika mana kita nak balik, kita kena buat tawaf wada', tawaf selamat tinggal. Okay. Begitu juga dengan haji yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, dia panggil Hajjatul Wada', haji perpisahan. Li'annahu wadda'an nas fiha, kerana Nabi wida' ni mana apa wida'? Wida' ni ucap selamat tinggal kepada manusia ketika itu, walam yahujja ba'daha, dan selepas itu memang Nabi tak sempat untuk melakukan haji selepas haji tadilah. Wali'annahu zakara lahum ma yuhallu wa ma yuhramu wa qala lahum hal ballagtu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada manusia apa yang halal, apa yang haram, dan Nabi berkata hal ballagtu, adakah aku sudah menyampaikan dakwah. Okey. Wa fi yaumi sabti al-khamis wal 20 Zulqa'dah sanata 10 Hijriyah kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala naqatihil qaswa. Pada hari Sabtu 25 Zulqa'dah tahun yang ke-10 Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Mekah untuk menunaikan haji menunggang untanya bernama Al-Qaswa. Unta Qaswa. Ada kesyirikat nama Qaswa kan? Sebenarnya daripada unta ni lah, baik Qaswa'an. Wa kharaja ma'ahu hawalai 100,000 minal muslimin. Bersama Rasulullah menunaikan haji tadi seramai 100,000 minar rijal wan nisa, daripada lelaki dan perempuan. Wasta'mala 'alal Madinah Abu Dujanah, maka Nabi pun perintahkan seorang sahabat bernama Abu Dujanah untuk menjaga Madinah. Falamma wasala Zulhulaifah ahrama hunaka ketika mana baginda sampai di Zulhulaifah, maka baginda sallallahu alaihi wasallam pun pakai kain ihram dan niat ihram. Wasallal asra, kemudian Nabi pun sembahyang asar. Summa akmala masirahu mulabbiyan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Selepas Nabi sembahyang asar, Nabi pun menyempurnakan perjalanan dia dalam talbiyah. Dalam talbiyah di mana Nabi sebut labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Okey.
Kemudian kisah yang selepas itu kita akan sambung semula akan datang insya-Allah. Jadi apa yang kita nak cerita pada malam ini adalah kita sebagai pencinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, kita kena tahu, kita kena faham sejarah perjalanan baginda sejak daripada baginda mula dilahirkan sampailah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam wafat. Kan? Jadi apa-apa yang terdapat pada baginda sallallahu alaihi wasallam itulah yang menjadi ikutan kepada kita sebagai umatnya. Itu dipanggil tanda sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.